Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jadi banyak yang dipertuturkan oleh Dr. Razami, alhamdulillah. Tapi yang kita kena faham, ada beza antara yang disebut sebagai takhrijul manat, mengenal pasti asas sesuatu hukum, dan tahqiqul manat, memakai asas hukum kepada kejadian-kejadian yang berlaku. Takhrijul manat boleh kata sepakat para ulama mengatakan apa-apa bid'ah, perkara baharu yang bertentangan dengan syariat, maka itu adalah bid'ah yang dalalah. Ulama tidak membahagikan antara dunia dan juga bid'ah yang agama. Balah itu pun takrifnya sekular. Kita sekarang kata menolak sekular kerana sekular memisahkan agama dan dunia. Tapi dalam masa yang sama, dalam memahami hukum agama, kita tanpa ada panduan daripada para ulama yang muktabar, kita mengatakan kalau bid'ah itu dunia, okey. Tapi kalau bid'ah itu yang ibadah, tidak okey. Sedangkan tidak sedemikian pembahagian yang difahami oleh para ulama. Baik. Jadi yang pertama, diceritakan di situ Nabi SAW ada melarang 3 orang sahabat Nabi. Itu ada isyarat kenapa dilarang, sebab ka'annahum yataqalluna, seolah-olah mereka menganggap ibadah Nabi SAW itu sedikit. Mereka tanya dulu Nabi ibadah macam mana. Jadi tak banyak mana Nabi ibadah, tapi tak apalah, Nabi itu dah diampunkan. Jadi kalau saya ni kena buat lebih lagi. Jadi seolah-olahnya dia menganggap sunnah Nabi yang makan dan berbuka dan puasa dan berbuka, semayang dan tidur dan juga berkahwin itu satu benda yang kurang lah. Nabi pun kahwin juga, tapi tak apalah, kami tak mau, kami nak buat lebih daripada sudut itu. Tapi kalau memang dia rajin semayang, apa masalahnya mengikut tata cara? Sekarang ni Dr. Razami assume as if kita kata asalkan baik, sedangkan itu bukan kaedah yang dipegang. Asalkan baik mengikut dalil syarak, bukan asalkan baik mengikut akal fikiran ataupun nafsu. Bila mengikut dalil syarak, di situ akan berlaku khilaf. Merujuk pada ayat yang sama boleh khilaf. Ya, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru, ayat Quran. Tidak ada masalah sahih dhaif lagi. Tetapi ada ulama memahamkan quru sebagai suci daripada haid, ada yang memahamkan sebagai haid. Jadi bila ada perbezaan pandangan, saya kalau boleh tak nak sebut Wahabi, tapi Dr. Razami mula dulu. Macam mana saya nak mengelakkan diri? Yang pertama, tuan-tuan boleh saksi balik, tak ada saya sebut masalah Wahabi, sebab saya tak nak orang tu bercambah fikiran dia dengan label. Saya nak orang fokus kepada hujah. Tetapi oleh kerana disebut Wahabi, sefaham saya Wahabi itu iaitu ya nisbah. Ya nisbah maksudnya pengikut pada Syekh Abdul Wahab. Pengikut macam mana, dia tak pernah mengaji dengan dia, mengikut manhaj dia. Kalau sama manhaj dengan manhaj Syekh Abdul Wahab, maka dipanggil Wahabi. Jangan terlampau sensitif. Ya tu ya nisbah. Kalau saya ikut Imam Syafi'i, alhamdulillah saya bangga dia panggil Syafi'i. Kalau kita mengikut mazhabnya Asy'ari, alhamdulillah tak komplain kita orang panggil kita Asy'ari. Tapi ada satu golongan yang cenderung pada manhaj Syekh Abdul Wahab, melenting-lenting dia kalau dipanggil Wahabi. Itu wallahu alam kenapa sebabnya. Itu sepaham saya, sekadar nak menyentuh apa yang disentuh oleh Dr. Razami tentang Wahabi. Bagi saya bukan masalah Wahabi ataupun tidak, tapi kalau dia disentuh, apa masalahnya? Ulama dahulu pun ada menghukumkan ini bid'ah dan tidak bid'ah di sisi ulama yang lain. Bermakna kan di situ ada ruang untuk berbeza pandangan dalam menetapkan adakah sesuatu itu boleh ataupun tidak boleh. Dan jangan kita mainkan sentimen mazhab Syafi'i sedangkan kita tidak faham istilah dalam mazhab Syafi'i. Apabila disebut bid'ah oleh para ulama Syafi'i, kita kena ingat itu bid'ah yang datang daripada orang yang menerima bid'ahnya dalalah dan hasanah. Bid'ah orang yang menerima pembahagian hukum yang 5, bukan bid'ah yang hanya satu sebagai. Jadi kita ambil istilah orang lain, tapi kita faham ikut kefahaman kita. Nanya kalau orang Indon, kita offer dia makan. Pak, makan Pak? Ya bisa. Oh bisa, kita simpan balik. Bawa lagi, ini boleh Pak? Ini bisa, simpan lagi. Bawa satu makanan yang dia tak suka, ini enggak bisa. Enggak, kalau oleh kerana tak bisa, kita bagi dia makan. Istilah tu istilah dia, kita kena fahami ikut kefahaman dia. Kalau Indon bisa maksudnya boleh, kita kalau bisa maksudnya mudarat. Tak boleh kawal bisa ni, ni bisa makan ni, tak boleh. Tapi tidak boleh kita pakaikan kefahaman kita terhadap istilah orang lain. Jadi istilah bid'ah munkarah di sisi mazhab Syafi'i tidak mestinya haram. Ada kalanya makruh. Makruh kalau kita mengaji usul fiqh, kalau ditinggalkan mendapat pahala, kalau dibuat tidak berdosa. Tetapi di sisi orang-orang yang mutasyaddid dengan bid'ah, bagi dia baca Yasin pada malam Jumaat itu berdosa. Bagi dia berzikir beramai-ramai itu berdosa. Kembali kepada kisah Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, itu yang pertama, memang ada kejadian tersebut dan ulama berbeza pandangan tentang status kuat atau tak kuat.
Jadi yang tak kuat kita ambil sebagai hujah, tak boleh paksa dia untuk ambil itu sebagai hujah. Kata suruh berlapang dada. Kalau ada seorang mengatakan hasan, ya itu pendapat dia. Tapi walaupun hasan sekalipun tidak akan kuat untuk menentang dalil-dalil Al-Quran secara umum menyuruh kita berzikir. Dan ada takrifan daripada ulama yang lain kenapa, sebab apa Ibn Mas'ud mengingkari, kerana menganggap mereka itu membilang-bilang kebaikan mereka. Adu hasanatuhum, Allah-Allah ni banyak dah mereka ni berzikir. Jadi kalau mereka itu disuruh untuk mengira juga keburukan dan maksiat mereka, nescaya mereka tak akan rasa bangga dengan kebaikan mereka. Jadi ada wajah lain. Dan ada yang mengatakan kerana firasat daripada Imam Sayyidina Ibn Mas'ud, mereka ini akan menjadi orang yang khawarij. Khawarij memang terbukti mereka ini khawarij Nahrawan, yang kumpulan yang tersebut tadi. Jadi tidak boleh menolak dalil yang mana menunjukkan malaikat-malaikat mencari majlis zikir, yang mana Nabi SAW memuji orang-orang yang berzikir, yang mana Allah Ta'ala suruh kita berzikir dengan zikir banyak, uzkurullah zikran kasira. Baik, sekarang ni kita cuma assume itu masalahnya. Kita anggap orang yang berselawat selang-selang tarawih dia menganggap wajib, sedangkan kita tengok tarawih sifatnya solat yang ada rehat. Jadi kalau salafus soleh yang solat tarawih di Masjidil Haram ada Kaabah, selang-selang tarawih mereka tawaf. Sedangkan tidak sabit bahawa Nabi SAW tawaf, malah tidak sabit bahawa Nabi SAW mengekali tarawih. Tetapi oleh kerana perkara tersebut adalah ada dalil yang umum bahawa tawaf itu baik, dan mereka tidak mengiktikadkan begitulah disuruh. Dan orang-orang di Madinah memandang rugilah orang sana dapat kelebihan pahala tawaf. Kami nak tawaf macam mana tidak ada Kaabah di sini, mereka tambah 4 rakaat selang-selang tarawih. Orang kita ni nak tawaf confirm tak boleh, tidak ada Kaabah. Nak solat 4 rakaat tu bukan rajin, yang 20 tu pun bertekak lagi. Ada yang nakkan 8, ada yang nak lagi ke 4. Jadi akhirnya yang masing-masing ijtihad. Apa satu amalan yang ringan tapi besar fadilatnya? Man solat ala marrah, siapa yang bersolat pada sesekali dapat rahmat Allah Ta'ala 10 kali. Ya itulah yang senang. Tapi tidak semua salawat. Ada yang baca qul huwallah. Atas iktibar satu qul huwallah itu bernamai 1/3 Al-Quran. Jadi dia baca 3. Jadi ini bukan atas dasar meyakini. Ini atas dasar masing-masing. Sambil-sambil tarawih pun ada yang cek WhatsApp. Maksudnya bebas. Ada yang minum, ada yang ketandas. Jadi solawat ni adalah ibadah umum yang boleh dibuat ketika memandu, dia boleh buat ketika nak tunggu beli barang, tunggu makan, apatah lagi sementara tunggu nak beribadah. Daripada saya menganggur kosong, maka saya berselawat. Dan kita ni suka su'uzon. Mereka ni baca Yasin malam Jumaat, mesti mereka ni iktikadkan wajib, atau mesti mereka ni mengiktikadkan sunatnya itu mesti malam Jumaat. Pernah kita tanyakah? Okey, katalah kita tanya dan dia kata, Syekh memang betul baca Yasin malam Jumaat ni lain, dia punya fadilat. Katalah pada kita tak betul, kita perbetulkan. Sebab itu kesalahan dalam memahami. Setiap daripada kita lahir dalam keadaan jahil. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jangan kerana kita tahu, kita terus memandang rendah kepada orang lain. Boleh kita perbetulkan, Syekh sebenarnya baca Yasin ni memang boleh, tapi jangan hantar iktikadkan mesti malam Jumaat. Ataupun kalau nak baca surah malam Jumaat itu mesti kahfi saja. Tapi kadang-kadang yang suka menuduh-nuduh Yasin bid'ah ini testimoni ya, saya baru bersembang pagi tadi di surau, kata dia komplain jangan baca Yasin malam Jumaat bid'ah. Maka surau pun meraihkan buatlah kahfi, tak datang juga. Jadi komplain tu memang seronok. Tapi kita bukan bercakap masalah afdal baca Yasin daripada baca malam Jumaat, lebih baik baca Yasin tiap-tiap hari. Itu la niqash fi. Tidak ada pertikaian yang afdal. Tapi bila kita kata afdal, bermakna yang kurang afdal pun baik. Sekarang ni golongan ni, saya tak kata Dr. Razami. Dr. Razami ni Wahabi pemarah, saya dengar-dengar. Sebab Dr. Razami ni Wahabi yang sudah menyeleweng, sudah agak lembut orangnya. Jadi sepatutnya dia mesti macam mereka. Mereka ini menghukumkan haram. Jadi masalahnya hukuman haram itu tidak ada dalil setelah sabit dalil menyuruh membaca Al-Quran. Hukuman haram itu tidak sabit sedangkan sudah sabit dalil menyuruhkan berzikir. Baik, kalau zikir menari. Zikir menari kita kena takrif dahulu. Kadang-kadang kita kata zikir menari hukumnya haram. Baik, zikir menari apa yang kita maksudkan? Kalau menari itu berujuk kepada goyangan badan, itu memang berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi sendiri. Kanu yatamayaluna fi zikri, mereka itu bergoyang-goyang badan mereka ketika berzikir. Kalau zikir sambil duduk tak nampak sangat, tapi kalau zikir sambil berdiri nampak macam menari. Dan pun ada qil wa qal. Jadi kalau kita boleh berlapang dada, tidak boleh kita itu mengatakan kepada orang lain kamu tu pasti salah. Itu masalahnya.
Kalau dia boleh berlapang dada, kita katakan Imam Ahmad bin Hanbal tidak memandang membaca kunut subuh itu sebagai satu perkara yang sunat, tapi beliau tidak sampai membid'ahkan Al-Imam Syafi'i guru beliau, malah mendoakan. Yang jadi masalah dalam masyarakat kita, Dr. Razami, orang yang ada ilmu, tolong perbetulkan dalam masyarakat kita. Dia sampai menganggap bid'ah, masuk neraka kawan ni baca kunut. Dan ada antara sahabat-sahabat Dr. Razami sendiri di depan bercakap lain, di belakang bisik kat imam, jangan baca kunut, buat-buat lupa, sebab kunut tu bid'ah. Jadi ini masalahnya. Mereka tidak mengatakan begitu. Kalau dia menganggap bid'ah, kemudian dia tak baca, fine. Tapi kalau dia kata dia berlapang dada, bermakna dia tidak akan menganggap orang lain itu melakukan kesalahan. Pendapat saya betul boleh jadi salah, pendapat kamu salah tapi boleh jadi betul. Itu baru namanya berlapang dada. Tapi masalah memakai masalah at-tarku tadi, meninggalkan. Jadi kalau Nabi SAW tak buat, itu tidak ada namanya sunnah tarkiyah. Sunnah sepakat ulama membagikan kepada 3, fi'liyah perbuatan, ataupun qauliyah perkataan, ataupun takririyah. Jadi di sini timbulnya kekeliruan. Mereka kata okey, Saidina Bilal buat macam ni, Nabi SAW dah takrir. Sahabat ini baca doa ini, Nabi dah takrir. Jadi sudah jadi sunnah takririyah. Setuju doktor? Setuju. Jadi tak ada masalah lah, Nabi sendiri dah iktiraf. Tapi Saidina Khubayb misalnya, dia sanna itu sebelum dia meninggal belum ada pengiktirafan. Jadi sepatutnya Nabi SAW kalau benar tidak boleh buat sesuatu yang tidak pernah Nabi SAW buat dan Nabi SAW suruh, nescaya Nabi SAW kena pesan, ni saya ada ni, tak apa buat, saya boleh tegur, tapi kalau saya dah meninggal jangan lagi kamu buat. Itu namanya as-sukut fi mahallil hajah atau fi mahallil bayan. Diam dalam masa Nabi SAW patutnya terangkan, bermakna itu adalah satu keterangan bahawa tidak ada halangan. Kalau kita tengok dengan cantik, sikap Nabi SAW adalah Nabi SAW tidak membid'ahkan kecuali Nabi SAW letak pada kayu ukur syarak, bukan semata-mata kerana baharu. Membaca surah Al-Ikhlas dikomplain oleh jamaah. Kenapa? Kerana berlain daripada perbuatan Nabi SAW. Kenapa tak baca Qul Allah saja atau baca surah lain saja? Tetapi Nabi SAW tanya dahulu, kenapa kamu buat macam tu, tak ikut permintaan makmum? Dia kata kerana saya kasih kepada surah Al-Ikhlas. Kasih pada surah Ikhlas adalah Nabi SAW ukur. Berbeza dengan riwayat yang mengatakan sujud sebagian sahabat kepada Nabi SAW, dan Nabi tanya juga, tidak terus dikata bid'ah masuk neraka. Nabi tanya kenapa kamu sujud, dia kata kerana tujuan hormat. Jadi bila diukur dengan syariat Nabi SAW, sujud walaupun dengan tujuan hormat bertentangan dengan syariat Nabi. Nabi kata la taf'alu, jangan buat lagi. Akan cantik kalau kita memang betul ikut saranan Nabi SAW. Apa-apa perkara yang baharu, baik perkara itu menyangkut dunia ataupun menyangkut urusan ibadah, hendaklah diukur dari segi syarak. Masih ada masa ke? Sebab saya diminta menjawab. Kalau ada beberapa lagi ni yang Dr. Razami bagi kat sini, yang terakhir lah saya jawab, nampak gaya itu macam ada masa dah sempit ya. Masa Ustaz diberi lagi dalam kurang 11 minit 30 saat. Kalau Ustaz nak terus menjawab ataupun terus nak berikan masa dalam pusingan kedua ni. Tak, ini masa Dr. Razami saya menjawab soalan Dr. Razami, masa saya belum bermula lagi. Sebab kalau diikutkan Ustaz menjawab tu dah lebih masa daripada masa Dr. Razami. Jadi saya dah termasuk dalam masa Ustaz. Jadi Ustaz semasa bila teruskan terus untuk habiskan masa Ustaz dalam pusingan kedua. Saya tak faham format ni, sebab asalnya tadi 40 minit untuk sesi pertama dan kedua. Okey. 45 minit untuk masa untuk dua pusingan. Jadi Ustaz pusingan pertama Ustaz dah menghabiskan Ustaz punya perbincangan dah 18 minit. Jadi ada 12 minit untuk yang kedua dan campur dengan 15 minit baki untuk pusingan kedua. Jadinya ada 27 minit. Ya, betul? Okey, jadi tadi Ustaz dah habiskan pusingan kedua, ada tinggal 5 minit. Yang tinggal 5 minit tu soalan untuk Ustaz Ungku Fadil. Ustaz minta Ustaz Ungku untuk menjawab. Ya, saya faham. Pusingan kedua kan dia benarkan tanya jawab. Ya. Jadi saya akan menjawablah kalau ditanya. Jadi diminta menjawab itu dalam pusingan kedua Dr. Razami. Jadi ketiga macam tu, maksudnya pasal format pun khilaf ya. Kita stick pada perancangan awal lah. Okey. 40 minit untuk pertama dengan kedua. 45 minit untuk pertama dengan kedua kan. So maknanya berapa minit kita dah guna untuk sesi pertama, tolak je lah untuk sesi kedua. Okey. Jadi saya bukan memaksa untuk menjawab. Jadi maknanya tolong beri kesimpulan, tolong beri respon.
Maknanya bukan masa saya, maksudnya sesi lah. Kalau ustaz ku nak tanya saya untuk sesi, dia terpulang, bebas, boleh bertanya, bukan mesti tanya, bukan wajib. Sebab tadi yang saya faham Ustaz minta Ustaz Engku untuk menjawab kan. Gitu. Ya, betul, saya setuju dengan Dato' Razami. Tak mesti bertanya. Tapi kalau bertanya, maka yang ditanya boleh menjawab sekadar yang ditanya. Sekarang masa dah berapa? Sekarang Dato' Razami bertanya. Jadi oleh kerana bertanya, maka saya boleh menjawab sekadar yang ditanya. Tapi of course dalam waktu yang berbaki lah. Dalam waktu yang lebih daripada Dr. Razmi ada 5 minit. Masa saya tinggal berapa tadi? Masa saya dah habis saya gunakan. Sudah habis ada lagi 5 minit. Ada lebih. Tadi saya beritahu doktor ada lebih 5 minit lagi. Jadi doktor dah habiskan untuk. Jadi Ustaz Engku sebut tadi 5 minit. Panjang tadi. Dah lebih 5 minit sebenarnya. Dah masuk waktu Ustaz Engku. Dah masuk lah. Dah masuk. Ada berapa minit ni? Tinggal yang lebih ustaz yang tunjuk tadi 12 minit. Okay. Jadi Ustaz setuju? Setuju. Okey. Tapi masa saya tak ada tambahan. Tak ada. Tunggu pusingan ketiga insya-Allah. Mana saya tambah 5 minit lagi lah. Tak. Pusingan kedua kan dia. Pusingan kedua kan soal jawab. Soal jawab. Dan soal jawab pun ada limit masa kan. Betul. Sebab saya dapat format yang itu ya. Soal jawab ada format masa. Ya. Jadi pengurusi tak boleh biar dijawab. Betul. Saya pun tak tahu macam tu. Tak, sekarang ni sepatutnya. Jadi bila ada masa yang terlebih, maka saya pun terpaksa dapat lah. Tak, bukan. Tengok, belum nak memahami nas lagi, baru nak memahami format pun sudah blur. Sekarang ni pusingan kedua dibenarkan soal jawab. Pusingan kedua tu masa yang berbaki daripada yang dah digunakan pada masa yang pertama. Katakanlah masa pertama setengah jam. Jadi 15 minit untuk soal jawab. Jadi Dato' Razami bertanya dan saya akan menjawab dalam pusingan kedua. Okey, jadi selepas itu saya pun boleh bertanya, tapi kalau saya bertanya Dato' Razami pun boleh menjawab. Jadi tak ada masalah. Cuma mungkin bila masa Dr. Razami dah habis, saya tidak di-alertkan, jadi terus pengurusi anggap masa tu berjalan. Ya. Tak boleh macam tu pengurusi. Lain kali kena beritahu siap-siap. Siap saya. Tak betul kan Ustaz Engku? So masa Ustaz Engku 15 minit lah. Masih berbagi. Sebab itulah mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, bagi faham dalam agama. Yang penting tu faham. Kita sama-sama tahu, tapi Dr. Razami tak faham. Kalau faham tak masalah kan, ada soal, ada jawab dalam waktu yang diberikan. Jadi dah habis waktu kan? Waktu dah habis. Sekarang ni gunakan waktu saya. Ada berapa minit lagi? Berbaki tadi kita stop tadi sebab kita berbincang, jadi lebih kurang 12 minit untuk waktu Ustaz Engku untuk teruskan perbincangan Ustaz. Baik. Jadi secara kesimpulan, bismillahirrahmanirrahim, saya dah bagi tahu tadi masalah dengan golongan yang suka membid'ahkan, mereka tidak membezakan antara tahqiq dengan takhrij. Tolong bagikan wire tu, BGA kabel. Jadi kalau dari segi takhrij memang sepakat bahawa yang tidak ada dalil bid'ah dalalah. Jadi selalu ada assumption dan seolah-olah menghina orang Melayu, pemikiran orang Melayu. Pemikiran orang Melayu ini bukan masalah pemikiran orang Melayu. Ia adalah masalah kaedah yang diletak oleh para ulama. Sekiranya sesuatu itu baik dari segi syarak. Baik. Okey, masa Nabi SAW masih hidup, Nabi boleh iktiraf. Itu namanya sunnah takririyah. Itu mereka sempit. Itu bermakna Nabi SAW mengikrar ada perkara-perkara baharu walaupun dalam ibadah, tetapi tidak bertentangan dengan syariat. Nabi sudah takrir. Jadi kalau kita faham begitu, bermakna kita boleh memahami perkara-perkara yang baharu ini mengikut sumber-sumber hukum. Tak boleh dijadikan alasan Nabi SAW dah wafat, siapa lagi nak mengiktiraf sama ada perbuatan baharu kita itu baik atau tidak. Itu namanya masadir asy-syariah. Itulah gunanya Quran, itulah gunanya sunnah, itulah gunanya ijma' dan qiyas. Jadi masalahnya sekarang kita seolah-olah nak menyempitkan di situ. Dan saya terpaksa jawab masalah jangan taksub kepada ulama. Kerana ulama tidak maksum. Ini kalam yang sangat mengelirukan. Adakah mengikut ulama bermakna taksub kepada ulama? Sekarang ini kalam ini mengatakan jangan ikut imam-imam sebab mereka pun tidak maksum. Kita pun faham, kita mengikut imam bukan kerana mereka maksum. Kalau kita mengikut seseorang kerana dia maksum, maka tidak ada seorang pun yang kita dapat ikuti selepas daripada Rasulullah SAW. Kalau kita tidak boleh ikut ulama-ulama besar yang ijma' ulama bahawa dia itu alim, apatah lagi kalau seumpama saya dan Dr. Razami. Jadi sekarang khilaf bukan antara Quran dan hadis dengan ulama. Khilaf yang berlaku, perbezaan pendapat yang berlaku adalah antara kefahaman para ulama terhadap makna Quran dan hadis dan kefahaman orang-orang seumpama saya dan Dr. Razami yang pergi belajar ke Jordan beberapa tahun terhadap Quran dan hadis. Jadi tidak adil untuk saya katakan jangan ikut ulama, jangan taksub sangat syekh. Pendapat dia kalau salah kita tinggalkan. Siapa kita nak menentukan pendapat dia salah? Kalau kita nak mengatakan dia salah sebagai satu
exercise akademik, okey, tarjih yang itu, tarjih yang ini. Tetapi kalau kita betul-betul nak mengatakan tinggalkan pendapat ulama tersebut, maka ilmu kita sekurang-kurangnya kena setanding dengan dia. Sebab ada hadis-hadis yang sampai kepada mereka tidak sampai kepada kita, yang ada dalam dada mereka tidak ada dalam dada kita. Bahkan bukan semua hadis yang dibukukan, ada hadis-hadis yang ada dalam dada mereka tapi mereka tidak sempat bukukan. Jadi ini memberi taksir kepada ijtihad mereka. Maka husnuzan kita dengan ulama adalah bukan dia tidak itala' ala hadisna, dia tidak perasan hadis kita, malah yang lebih sesuai kita tak tahu hadis dia. Ini sikap kita atau menanggapi alasan kononnya ulama pun tak maksum. Tak payah diulang, itu makruf. Sahabat pun tidak maksum. Jangan kata ulama-ulama biasa. Tapi kamu maksumkah? Kamu nak memasuk orang, jangan ikut Imam Syafi'i, ikut dalil. Dalil itu ikut kefahaman kamu. Kalau kamu sama level dengan Imam Syafi'i, baru seri. Maksudnya umat masih boleh memilih. Jangan dikatakan Syafi'i ini pendapat Melayu, Imam Syafi'i itu orang Arab Quraisy. Jadi kita sekarang ni mentaliti kalau Syafi'i itu paman lah, itu mazhab orang Nusantara, itu masalahnya. Kita tak memandang pada dalil. Jadi masing-masing di situ Imam Syafi'i dan yang lain-lain ada dalil. Jadi yang disebutkan tadi masalah tarhim dan sebagainya, kalau pun ada ulama yang menentang, masih lagi dalam itarul khilafiyah. Yang tidak menentang mengatakan dia membaca dia bertarhim. Kalau dia kata nak ikut sunnah, itu saya setuju. Kalau betul-betul nak ikut dengan 2 kali azan, itu dapat 2 kelebihan. Satu kelebihan mengejutkan orang supaya bersiap dari awal. Kedua, ikut exactly macam dilakukan oleh Nabi SAW. Tapi kalau setelah ijma' ulama mengatakan azan yang kedua itu tidak wajib, maka tidak boleh kita memaksa orang untuk melakukannya. Ia masih lagi dalam itau perkara yang sunat, diberi pahala. Baik, kalau di sini pun kita kena raikan uruf. Kalau nak buat azan 2 kali boleh, tapi kena bagi tahu dulu, briefing dulu. Sebab nanti kalau orang yang tak tahu, dia terus main subuh azan pertama, kan masalah. Jadi uruf kan satu sumber hukum. Oleh kerana di sini orang dah biasa dikejutkan dengan bacaan Al-Quran dan tidak ada larangan. Kalau ada pun ulama yang melarang, itu pendapat beliau tidak boleh dijadikan hujah. Dan lebih hairan lagi kalau dijadikan hujah tokoh ma'al hijrah untuk menerima sesuatu. Itu kami belajar usul fiqh, maaf tak masuk dalam masdar min masadir syariah. Tokoh ma'al hijrah tu jadi sumber syariat, tidak ada. Dan jangan dikuat sepatah-sepatah. Dr. Wahbah Zuhaili ada yang ditentang, tapi beliau memuji zikir-zikir selepas semayang, beliau memuji doa-doa bersama. Jadi jangan ditutup sebelah mata dan dibuka sebelah mata. Sedangkan orang-orang yang terlampau syadid dengan bid'ah terus bangun, marah dia, pandang dia pun tak elok pada orang-orang yang duduk. Itu yang kita tak nak. Dikatakan seseorang itu Wahabi bukan kerana dia tidak baca doa kunut. Kerana imam-imam besar pun ada yang tidak baca doa kunut, dia akan jadi Wahabi. Tak, maaf saya sebut kerana doktor sebut. Kerana bila dia keras dengan pandangan dia, tidak meraihkan pandangan orang lain, itu sikap Wahabi. Tapi doktor tak usah bimbang, doktor bukan Wahabi kata doktor, kan? Jadi tak masalah. Saya tak cerita tentang doktor, ya. Ingat ya, Dr. Razaimi telah declare tadi. Saya cerita tentang orang yang disebut sebagai Wahabi ni, bila dia jadi Wahabi, bila begitu. Sekarang tak baca kunut, dulu lama dah orang-orang Bangla, orang apa tak baca kunut, tak pernah bergaduh. Tapi bila kamu melarang, jadi begitu juga dengan masalah menjamu makan. Tak boleh kita kata kefahaman kita saja yang betul. Sebab dalam Mishkatul Masabih dikatakan imra'atuhu ay imra'atul mayyit, itu adalah perempuannya si mati. Jadi kalau kita menerima pandangan itu sebagai sebenar, bermakna ada bukan bid'ah pun. Jangan kata bid'ah hasanah, bukan bid'ah pun menjamu orang makan, kerana Nabi SAW pergi dan makan. Kalau lah haram menjamu orang makan selepas kematian, maka tentulah Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Tapi ada lagi dia kata imratu minal Quraisy, itu maknanya ihtimalat. Tak boleh kata ihtimal kamu saja yang betul. Baik, orang yang melarang, kata dia, sekarang kita dah buat bid'ah, buat kenduri arwah dan sebagainya, itu yang jadi berbalah. Nabi SAW tak pernah buat kenduri arwah, tapi cuba kamu tinggalkan benda yang Nabi tak buat, kan tak berbalah. Itu bohong. Orang buat kenduri arwah dah lama dah, tak berbalah sehingga ada orang melarang. Dan melarang kenduri arwah tak pernah juga dibalas Nabi SAW. Bawa satu dalil, Nabi SAW melarang untuk kita tu menjamu orang makan, malah Nabi suruh secara umum. Jadi sekarang ni, yang ini ada dalil, walaupun ada qil wa qal, ada kata ta'ih, ada kata ta'ih, yang melarang langsung tidak ada dalil. Yang melarang, bawa satu dalil, Nabi larang, mengatakan tak boleh jamu orang makan selepas kematian. Tidak ada. Yang ada, Nabi cadangkan, ij'alu li ahli Ja'farin ta'ama, bawa dah bagi keluarga Ja'far tu makanan, sebab mereka tu dah sibuk dengan kematian dan sebagainya. Tapi tidak ada sepatah pun dalam hadis tersebut Nabi melarang kalau orang lain boleh buat makanan, tetapi keluarga si mati secara sukarela nak buat makanan, tidak ada larangan.
Jadi kamu menyangka-nyangka larangan tersebut itu lebih parah berbanding dengan kita ada dalil, walaupun ada qil wa qal, ada kata sahih, ada kata dhaif dan sebagainya. Dan kesepakatan kita ingat, sebab kita nak cari titik pertemuan, perbalahan tak habis. Politik lagi nak berbalah lagi, nak berbalah beragama, letih dengan berbalah saja. Cuba kita perdamaikan. Sekarang ni solat gharaib, solat-solat tertentu secara kaifiat tertentu dengan fadilat tertentu, itu bukan masalah takhrijul manat. Itu bukan masalah menentukan dasar. Dasarnya tidak ada dalil, tak boleh kita membuat ibadat macam itu. Sepakat. Ada mahal ittifaq binnah. Baik. Sekarang ni adakah ada dalil atau tidak ada dalil? Di sisi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, beliau melihat ada dalil. Salat gharaib, lalu beliau mengatakan sunat. Tetapi di sisi Al-Imam Nawawi dan imam-imam yang lain, mereka menghukum dalil tersebut sebagai maudhu', hadis yang palsu. Palsu maksudnya bukan hadis. Bila bukan hadis, maknanya tidak ada dalil. Sebab itu dikatakan bid'ah itu bid'ah yang tidak elok, mereka-reka satu ibadah yang baru. Jadi khilaf kalau ada penantang Imam Ghazali dengan Imam Nawawi dalam masalah salat gharaib, bukan khilaf dalam menentukan bid'ah, bukan kayu ukur bid'ah itu apa, tapi khilaf di dalam menerima dalil. Jadi Al-Imam Nawawi tentulah dah dapat benefit yang banyak kerana beliau hidup kemudian, beliau dah mendapat kajian orang itu, kajian orang ini, maka pendirian beliau itu lebih dipegang dalam mazhab Syafi'i. Maka kita setuju kalau seumpama yang sedemikian. Tapi sekarang ini dijadikan punca perbalahan. Ini tak boleh dinafikan. Ditulis dalam internet misalnya, selawat di selang-selang tarawih itu adalah umpama jeritan iblis, kata dia. Dan ada yang menulis, daripada saya hadir ke majlis selawat, lebih baik saya hadir ke pesta minum arak. Minum arak haram dengan ijma'. Selawat sabit dengan ijma' bahawa dia masyru'. Adapun cara itu ibadah yang ammah boleh buat dengan seorang diri selawat, beramai-ramai selawat. Kamu nak katakan bahawa seorang diri boleh, tapi kalau beramai-ramai tak boleh. Mana dalil dia? Maksud kamu mentaksiskan keumuman dalil tanpa ada mukhassis. Hadza la yajuz, hadza bid'ah. Ini namanya bid'ah, mengharamkan sesuatu tanpa ada dalil. Baik, ada masa berapa lama? 2 minit. Okey. Jadi saya ni tak sempat bertanya rupanya pada Dr. Razami. Tak apa, sebab dah jelas Dr. Razami ada dalam YouTube mengatakan bid'ah kalau di dunia itu okey. Saya buat apa saja, kapal terbang, kapal dan sebagainya. Kalau dalam agama itu yang tak boleh. Saya setuju doktor? Setuju atau tak setuju saja soalannya? Tak, maksudnya boleh saya tak boleh. Soalan tak boleh, masa terhad. Jadi so saya boleh, bukan sebab saya boleh tambah masa lah nanti. Bukan sebab tak boleh macam mana. Sebab soalan itu senang saja ya atau tidak, dan rakaman YouTube-nya itu ada, boleh dirujuk. Waktu masa, kalau kita ada masa lapang, saya akan bagikan waktu. Sebab ada yang saya nak jawab tadi belum dijawab lagi, iaitu doktor ada bertanya kepada saya tentang model bid'ah dalalah. Maksudnya kalau baca Yasin malam Jumaat pun tak dalalah, kalau zikir beramai-ramai pun tak dalalah. Apa yang dalalahnya? Semangat betul kita nak cari yang sesat ni, supaya ada orang yang ada dalalahnya. Dalam i'tiqad dan dalam ibadat dan dalam amalan ada dalalahnya. Contoh dalam i'tiqad adalah kita beriktikad berbeza dengan i'tiqad salafus soleh. Sekarang dah menular i'tiqad yang bid'ah seperti ini. Umpamanya yang memahami ayat-ayat yang mutasyabihat dengan makna yang zahir, sehingga membayangkan Allah Ta'ala itu bertempat, dan malah mewajibkan orang lain mengatakan Allah Ta'ala itu bertempat. Malah kalau tidak dikatakan demikian, orang itu kafir. Sedangkan itu bukan sikap salah. Salah dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka tafwid sebahagiannya, dan sebahagian yang lain itu mereka memberi makna yang khusus. Takwil, semua takwil. Salah takwil secara ijmal. Maksudnya dia kata yang zahir ghairul murad. Makna zahir yadun adalah ini, tangan, ada jari, ada kuku, itu nama makna zahir. Kalau asadun maknanya singa. Kalau asadun yakhdubu ala mimbar telah makna majazi. Singa berkhutbah di atas mimbar. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala itu bukan makhluk, bukan berjisim, bukan bertempat, maka ulama kata tangan dengan makna yang zahir, berkuku, bertulang dan sebagainya ni bukan. Habis apa makna sebenar? Sikap kebanyakan salah, wallahu a'lamu bimuradihi. Allah Ta'ala yang lebih tahulah makna yadun tu, kita serah pada Allah. Dan khalaf dia mentakwilkan dengan makna yang diterima oleh bahasa dan diterima oleh syarak, iaitu kudrah. Dari segi bahasa memang yadun merujuk kepada kudrah, majazi. Dan dari segi syarak tidak salah kita mengatakan itu adalah qudratullah. Tapi bila mengatakan Allah ada tangan,
Cuma tangan Allah berbeza dengan tangan makhluk, maka tangan kita sesama kita pun berbeza. Ini contoh bid'ah yang wajib diperangi, kerana ia bid'ah di dalam iktikad dan ia sedang tersebar luas subur di tanah air kita. Dan biarlah dalam ibadah, zikir bercampur lelaki perempuan, kononnya itu ya lebih baik, nanti lampu padam, kalau ada bercampuran dapat anak, itu jelas bid'ah yang sayyi'ah. Jadi bukan kata kalau kita tak membidah dolalah kerana orang baca Yasin tak ada yang dolalah. Ada, jangan bimbang doktor, insyaAllah kerja dakwah kita masih luas. Kita bersepakat bahawa bid'ah yang hasanah ada, dari cuma apa takrif dia. Doktor mengkhususkan kepada bid'ah dunia, kita katakan itu tidak, sebab tidak ada ulama yang menggunakan dalil antum a'lamu bi umuri dunyakum untuk mentaksiskan hadis kullu bid'atin dalalah. Kita berpegang kepada kefahaman salafus soleh lebih aman lagi. Kalau nak ambil semangat itu bukan cara istinbat, tapi ulama-ulama yang mentaksiskan kullu bid'atin dalalah dengan hadis man sanna fi Islam sunnatah hasanah itu ramai. Jadi itu saja dengan masa yang terbatas ini, bukan tak nak bagi ruang ataupun peluang, sebab saya dah termakan masa tadi melayani permintaan doktor dengan soalan-soalan yang diberi. Saya rasa nampak alhamdulillah banyak titik persamaan. Cuma yang perbezaan tu kita mohon sahabat-sahabat kita buka dada dan lapangkan fikiran. Kalaupun bagi antum benda itu bid'ah yang dalalah dan antum kata orang lain boleh berbeza pandangan, maka pakai untuk diri antum. Jangan dipaksa-paksakan kepada orang lain, kerana orang lain yang beramal tu ada dalil dia. Inna la yunkaru al-mukhtalafu fihi, itu kalam akhir saya, ini kalam ulama sebenarnya saya nakal. Wa inna ma yunkaru al-mujma' alaihi, tidak diingkari sesuatu yang dikhilafkan, tetapi diingkari sesuatu yang telah disepakati. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Engku Al-Fadil